di masyarakat orang asli seluruh negara. Saya mewakili Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat datang ke para peserta. Kita teruskan dengan soalan lisan pada pagi ini. Soalan pertama, saya silakan Tuan Wong Kok Wah Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan Taiping, soalan 1. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pada Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, 7 laporan Ketua Audit Negara atau LKAN telah pun dibentangkan melibatkan pengauditan di peringkat Persekutuan dan Negeri sepanjang tempoh 2020 dan 2021. Sebanyak 20 isu meliputi pelbagai kementerian agensi jabatan di peringkat Persekutuan dan Negeri yang telah diaudit dalam 7 LKAN tersebut yang telah pun dikategorikan sebagai isu punitif. Isu-isu ini melibatkan ketirisan yang meliputi kehilangan wang awam serta pembaziran yang serius sama ada telah selesai diambil tindakan atau masih dalam tindakan siasatan lanjut oleh agensi penguatkuasa atau agensi pusat berkenaan. Isu-isu yang dibangkitkan melibatkan kelemahan pengurusan kontrak, pengurusan perolehan, pengurusan program projek dan kelemahan pengurusan wang zakat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sehingga 30 Oktober 2023, 12 isu telah selesai disiasat melibatkan 2 isu siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dan 10 isu melibatkan siasatan oleh Jawatan Kuasa Khas Siasatan dan Jawatan Kuasa Khas. Tadi saya mungkin telah pun menyebut 20 isu. Saya ingin membuat pembetulan 24 isu. Tuan Yang Ketua, minta maaf. Saya meneruskan. Sehingga 30 Oktober 2023, 12 isu telah selesai disiasat melibatkan 2 isu siasatan oleh SPRM dan 10 isu melibatkan siasatan oleh Jawatan Kuasa Khas Siasatan dan Jawatan Kuasa Siasatan Dalaman yang diselaraskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Manakala 12 isu lagi masih dalam siasatan melibatkan siasatan 5 isu oleh SPRM, 6 isu oleh PDRM dan 1 isu oleh Malaysia Competition Commission. Berdasarkan siasatan yang telah dilaksanakan sehingga kini, seorang penjawat awam telah dituduh di mahkamah pada 16 April 2023 di bawah Seksyen 23(1) Akta MACC 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dan 25 orang penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib. Sebagai langkah ke hadapan, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah atau JKK-MAR pada 6 Julai 2023 telah memutuskan supaya laporan Ketua Audit Negara dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri dengan format pelaporan baru yang lebih berstruktur dan terperinci supaya setiap isu dilaporkan dapat diambil tindakan dengan lebih berkesan oleh setiap menteri ataupun agensi. Untuk menutup, Tuan Yang Ketua, saya ingin menyatakan bahawa terdapat beberapa show dari laporan-laporan tersebut di mana tindakan telah pun diambil oleh jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang berkenaan. Contohnya 2 contoh yang berikut. Pertamanya oleh Jabatan Custom Malaysia di mana LKN pada 2021 telah pun melaporkan bahawa duty custom sejumlah RM72.32 juta terkurang kutip bagi tempoh 2015 hingga 2021
oleh kerana tidak memenuhi syarat pemastautin milik kenderaan. Kastam telah pun menambah baik SOP-nya untuk menilai kriteria pemastautin. Kedua, jabat berkenaan dengan JPJ, LKN pada 2021 telah melaporkan bahawa laporan penalti untuk perkhidmatan mencetak dokumen terkawal sebanyak RM100,049,178 tidak dikutip oleh JPJ bagi tempoh 2019 hingga 2020. Berdasarkan syor LKAN, JPJ kini telah pun mengutip balik sebanyak RM72,667 daripada jumlah tersebut dan seterusnya menjalankan penguatkuasaan yang lebih ketat terhadap tema-tema perjanjian tersebut. Itu saja, Tuan Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Menteri, dipersilakan Yang Berhormat Taiping soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih jawapan daripada Timbalan Menteri. Kita sekian maklum bahawa isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara akan ada isu-isu yang akan diambil oleh jawatankuasa kira-kira wang negara yang ditubuhkan oleh majlis ini. Dan kita pada pagi ini kita ada satu laporan dari PAC berkenaan dengan pengurusan wabak COVID-19. Ini juga isu yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara sebelum ini. Dan kita nampak prosiding pertama diadakan pada bulan Jun 2023 pada tahun ini. Laporan hanya dikemukakan 4 bulan selepas itu. Itu bukan salah PAC, tetapi apabila kita mahu membolehkan rakyat untuk memperolehi first hand information dengan izin makluman pada masa yang pertama, sama ada kerajaan akan menetapkan suatu tempoh masa yang mana kerajaan sama ada kerajaan akan membenarkan supaya Soalan. tengah tanya Timbalan Speaker. Sama ada kerajaan akan menetapkan tempoh masa supaya pelaksanaan live proceeding bagi PAC dilaksanakan dengan 2 perkara dibinda. Nombor 1 di bawah kuasa Dewan Peraturan Tetap 85. Nombor 2 Seksyen 9M Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Sekian daripada saya. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Baik, betul. Saya percaya bahawa soalan yang ditanya tersebut sama ada kerajaan akan menetapkan live proceeding bagi proceeding PAC itu kami belum membuat sebarang keputusan, tapi kami sedia ambil maklum berkenaan dengan persoalan yang ditanya tadi. Tapi itu sangat tidak berkenaan dengan soalan asal yang ditanya, iaitu berkenaan dengan perkembangan LKN yang saya telah pun terangkan tadi. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Terima kasih soalannya. Sila ikut peraturan 10 ya, bila berkaitan dengan soalan lisan. Ya. Silakan dah. Pendam. Soalan yang Yang Berhormat Pendang. terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak kaitkan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Taiping tadi. Alhamdulillah saya setujulah, cuma adalah lebih telus dan manis sekiranya dimasukkan laporan Ketua Audit Negara pada 2017, 2018, 2019. Tapi ini dia masuk 2020 dan 2021. Mungkin ada sesuatu yang ada terpahat dalam agenda hatinya. Jadi saya nak meletakkan kepada 4 cadangan soalan. Soalan yang saya bangkitkan. Tanyalah sekarang Pendang. Berkenaan dengan cadangan, berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara pada 2019 yang menyentuh berkenaan dengan kapal tempur LCS. Di dalam laporan tersebut, Ketua Audit Negara telah menjelaskan beberapa pelanggaran tata cara berkaitan perolehan LCS. Yang keduanya kita tengok ada 4 laporan. Laporan yang keduanya daripada laporan audit forensik dan yang ketiganya daripada jawatankuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Jadi kita tengok jawatankuasa siasatan takbir urus kewangan kerajaan iaitu JKSTUPKK berhubung projek perolehan kapal tempur pesisiran pantai ini juga telah menyediakan laporan menyeluruh berkaitan dengan pelanggaran tata cara dan perolehan LCS ini. Di manakah pembentangan sampai sekarang kita tak tahu. Yang seterusnya dalam laporan audit forensik disebut juga telah disediakan oleh firma perakaunan yang
bebas juga telah didedahkan kepada awam tentang bahawa bukti penyelewengan telah dikumpul sejak 2010 lagi. Sebab tu saya sebut 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sebab kes LCS ini daripada 2010 lagi. Yang Berhormat, Jawatan kisah dan seterusnya PAC juga telah membentang. Sebenarnya kita nak lihat di sini laporan Ketua Audit Negara yang membolehkan sehingga hari ini tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka yang terlibat. Laporan ini juga menyebabkan PAC boleh membuat semakan dan siasatan hasil daripada laporan Ketua Audit Negara. Jadi di manakah tindakan yang diambil sampai sekarang? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Seperti yang telah pun saya katakan dan saya telah pun memberi jawapan tadi bahawa beberapa kes masih dalam siasatan, beberapa kes telah pun satu kes telah pun dituduh di mahkamah. So kes-kes yang masih dalam siasatan it is still in the process, Tuan Ibu Ketua. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk ke soalan yang kedua. Saya silakan Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz Yang Berhormat Tanah Merah. Soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Datuk Timbalan Yang Bertuah, terima kasih kepada sahabat daripada Tanah Merah bertanyakan berkenaan dengan status pembaikan dan penggantian radar pesisir pantai di wilayah Sabah bagi memastikan sistem amaran awal terhadap aktiviti pencerobohan laut di kawasan pantai timur Sabah ataupun S-Zone sentiasa berfungsi dengan baik dan berada pada tahap optimum. Tuan Yang Dipertua, pantai timur Sabah merangkumi 10 daerah pesisiran bermula daripada Kudat hingga ke Tawau, ya, iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sampurna dan Tawau. Dengan panjang pantainya lebih kurang 1,733 kilometer, betul-betul, yang melibatkan 361 buah pulau dan kawasan daratan seluas 31,158 kilometer persegi, iaitu 42% daripada permukaan bumi negeri Sabah. Ini Datuk Syafiq Abdal biasalah tu ya, dalam tangan dia. Selain daripada faktor geografi, Datuk Ketua, kedudukan pantai timur Sabah yang berhampiran dengan kepulauan di selatan Filipina dan juga Indonesia membuka ruang kepada pelbagai bentuk ancaman. Ancaman bukan tradisional juga, ya Datuk Ketua, iaitu termasuk jenayah rentas padan yang boleh mengganggu-gugat keamanan dan keselamatan kawasan berkenaan. Bagi memastikan keselamatan pantai timur Sabah sentiasa terpelihara, pada 25 Mac 2013, kerajaan telah mewujudkan S-Zone, iaitu Eastern Sabah Safety Zone, Zon Selamat Pantai Timur Sabah dan kawasan Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Datuk Ketua, kawasan S-Zone ini, di dalam kawasan ini ATM turut menjalankan operasi, iaitu operasi pasir di bawah naungan Markas Angkatan Tugas Bersama 2 sejak tahun 2000, meliputi kawasan utara hingga selatan pantai timur Sabah. Saya sendiri, Datuk Ketua, pada bulan Februari tempoh hari baru ni, saya telah pergi ke beberapa buah pulau, meninjau sendiri, melihat sendiri keadaan dan juga melihat bagaimana anggota kita, ya, yang telah pun menjalankan operasi op pasir, yang mana setiap pasukan akan tempohnya 3 bulan. Bagi mengawasi pesisir pantai timur Sabah, Datuk Ketua, Radar Coastal Surveillance System ataupun pendeknya CSS telah diletakkan di 13 lokasi penempatan yang meliputi pesisiran Kudat, iaitu bahagian utara S-Zone, sehingga ke Tawau, iaitu bahagian selatan S-Zone. Pada masa ini terdapat 8 buah radar yang baru saja selesai menjalani kerja-kerja naik taraf pada 16 September 2023 ini, yang melibatkan radar CSS 1206. Projek menaik taraf ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengesanan radar dan keupayaan perintah dan kawalan.
Kesemua radar tersebut adalah berstatus operasi sepenuhnya, full mission capabilities. Walau bagaimanapun terdapat 5 buah radar, iaitu radar CSS ISA Spexer 2000 yang telah mengalami kerosakan dan dah tak boleh nak repair, tak ekonomi untuk di repair lagi dah, Datuk Ketua. Kesemua peralatan radar CSS ISA Spexer 2000 tersebut telah pun kita decommission, kita tanggalkan untuk proses pelupusan. Kementerian Pertahanan telah mengenal pasti keperluan bagi menutup sepenuhnya kelompongan ini di kawasan tersebut dengan melaksanakan perolehan sebanyak 6 buah radar yang kita decommissionkan itu 5, tapi kita tambah lagi 1, iaitu untuk jadi gap filler yang baru. Jumlah keseluruhan peruntukan bagi perolehan 6 buah radar tersebut adalah lebih kurang 57 juta yang akan diperolehi dalam rancangan Malaysia ke-13 ini, Datuk Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab. Saya perlukan penjelasan dan jaminan jugalah daripada Yang Berhormat Menteri mengenai kopayan radar jauh milik ATM yang ditempatkan di Pangkalan Tentera Udara Labuan. Adakah radar yang sedia ada ini berfungsi dengan baik dan berupaya memberikan amaran awal terhadap aktiviti pencerobohan di laut dan di udara, termasuk kapal selam terutama dari negara China yang kita tahu kerap menceroboh masuk dalam perairan dan ruang udara Malaysia. Dan juga saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai rancangan masa depan MINDEF berkaitan peroperasian Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah di pantai timur Sabah yang dulu ni oil rig tapi dihadiahkan Petronas kepada MINDEF. Apakah kementerian akan terus mengoperasikan aset ini memandangkan kos penyelenggaraan dan atau gerak mobile oil platform unit yang ataupun ringkasan mampu sangat tinggi dan perlu sentiasa ditanggung oleh kementerian memandangkan hadiah Petronas ini tidak lagi memperuntukkan kerana Petronas tidak lagi memperuntukkan wang untuk penyelenggaraannya dan yang kena selenggaranya adalah sekarang tanggungjawab di bawah MINDEF. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Datuk Ketua, berkenaan dengan LRR ataupun long range radar yang ada di Labuan tersebut, dia berfungsi dengan baik dan dia akan berfungsi banyaknya kita arahkan sekarang di Laut Cina Selatan, Datuk Ketua. Kerana di kawasan pantai timur Sabah tersebut, di pesisirannya kita mempunyai sekurang-kurangnya sekarang kita cukup untuk kita berasa puas hati kerana adanya operasi daripada di 6 kawasan, iaitu kawasannya berbagilah, ada Regimen Askar Melayu Diraja iaitu daripada 6 RMAD sekarang ni yang dia operasi 3 bulan, ada juga Regimen Sempadan, ada juga daripada PARA iaitu kita punya anggota PARA yang menjaga kawasan sempurna. Ini kawasan Datuk Seri Syafiq Abdallah ni, kawasannya PARA. Memang itu memang khas. Selain daripada kita punya tentera laut, Datuk Seri, ada juga kita punya apa yang kata kerjasama bersama dengan Filipina untuk mengawasi sempadan bersama dengan di Laut Sulu tersebut. Ya, Laut Sulu ini dikawal rapi oleh Malaysia dan juga dengan Filipina, Datuk Seri, ya, dan amat baik. Daripada maklum balas yang kita terima, aktiviti kidnap dan juga mengambil wang ini ataupun kidnap for ransom ini telah pun amat berkurangan. Dan semasa saya ke pulau, iaitu pulau di Pulau Berhala, Datuk Seri, penduduk di sana amat sukacita. Mereka boleh keluar ke laut sekarang tanpa ada ancaman. Kalau tidak dulu mereka ini dikidnap ataupun dicolek dan terpaksa bayar pampasan, barang-barang peralatan perikanan mereka dirampas, Datuk Seri. Tetapi tadi berkenaan long range radar di Labuan tersebut, kita banyak sekarang menghala kepada Laut Cina Selatan kerana kawasan tersebut sekarang ni amat sibuk. Suddenly become very busy dengan izin. Ya. Tetapi kita radar ni, Datuk Ketua, kita tak boleh tinjau kapal selam. Kita cuma apa yang ada di udara saja. Jadi yang kapal selam ni nanti kita akan ada pula, itu sebabnya perolehan MPA kita, ya, iaitu Maritime Patrol Aircraft kita yang sedang dalam perolehan 2 biji daripada Italy yang akan mempunyai keupayaan juga mengesan, Datuk Ketua, keberadaan kapal selam di dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kita juga sekarang, Datuk Ketua,
akan meletakkan di dalam seram proses perolehan telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk kita memperolehi satu lagi long range radar yang akan kita letakkan di kawasan layang-layang. Ya. Kerana di kawasan Labuan Datuk Petua, dia tak boleh menampak sampai kawasan jauh kerana mereka akan nampak 10,000 ke atas saja. Kerana horizon kan, laut begitu, benua begitu, horizonnya begitu. Kalau dia jauh tu, dia tak nampak bawah, dia cuma nampak apa garis dia dan dia nampak lebih kurang 10,000 ke atas saja jika kita bergantung kepada radar yang ada di kawasan Labuan. Jadi kita perlu satu radar, long range radar lagi, dioperasikan ataupun diletak di kawasan Pulau Layang-Layang untuk kita melihat lebih jauh lagi di depan supaya dia dapat menjangkau di luar kawasan EEZ kita. Jadi kita boleh tahu gerakan ataupun apa saja perkara berlaku di luar kawasan EEZ kita. Datuk Petua. Terima kasih. Pak Menteri, soalan nombor 2 yang tentang oil rig, yang tentang Pangkalan Laut Sharifah Rozia. Muhammad. Tadi, dianya adalah merupakan hadiah daripada Petronas, iaitu pelantar terapung Petronas yang kita telah pun dapat. Kita telah pun siap, kita buat refit dia yang berjumlah 11.3 juta. Telah siap pun dalam bulan awal pertengahan tahun ini dan sedang beroperasi. Kita ada berbagai-bagai, ada lebih kurang setiap masa kita ada Pascal di situ, lebih kurang 30 orang anggota, pasukan khas laut kita dan juga kita punya fast interceptor boat yang ada dan juga kita ada Navy radar juga di situ yang boleh beroperasi mengawasi kawasan di kawasan sepadan itu. Tetapi Datuk Petua, operasi untuk kita beroperasi dia punya kos terlampau tinggi. Jadi kita tamat tempoh operasi kita di situ pada tahun depan, tahun 2016. Jadi, kalau bukan 2016, 2026. Jadi kalau kita fikirkan tentang untuk kita mengurangkan kooperasi, itu terpulang pada ketika itu untuk kita membuat penilaian. Tapi memang benar apa yang disebut oleh Tanah Merah tadi, iaitu bahawa kos operasi dia tinggi dan kita perlu melihat dari segi untuk kita penjimatan dan bila dah ada 6 biji radar yang baru ini nanti untuk kita mengoperasikan dan juga dengan segala operasi yang dilakukan di operasinya oleh regimen sempadannya dengan Eskomnya dan lain-lain, pada pandangan kami untuk ketika ini sudah mencukupi dan kita boleh mengurangkan kos untuk kita beroperasi, masih beroperasi di pelantar minyak tersebut. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya mau bertanya kepada Kementerian Pertahanan, sejauh manakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan keselamatan untuk penduduk sekitar pantai timur Sabah oleh ancaman-ancaman lanun ni. Kerana mungkin sekarang ancaman itu berkurang tetapi tetap ada. Dan berapakah jumlah kekuatan anggota keselamatan untuk ops pasir ni dan berapa jumlah pos yang disediakan untuk memastikan kita punya sempadan tu seperti yang telah dinyatakan tadi daripada Kudat sampailah ke Tawau tu dapat dijaga dengan baik. Yang Berhormat Menteri. Berat question ini Datuk Seri jawab. Terima kasih kepada Kalabakan, Datuk Petua. Seperti yang saya sebut sebentar tadi bahawa isu keselamatan merupakan keutamaan kami. Baik di Sabah, baik di Sarawak, baik di Semenanjung tanah air kita. Kita mempunyai suatu dasar untuk kita mempertahankan kedaulatan perairan kita dan tanah air kita. Makanya di kawasan di pantai timur Sabah tersebut yang mempunyai sepanjang 1,733 km panjangnya, 361 pulau banyaknya di kawasan tersebut. Seperti yang saya sebut sebentar tadi, Datuk Petua, ialah kita mempunyai setiap 3 bulan kita akan bertukar-tukar. Setakat hari ini, kalau tentera daratnya, regimen 16 regimen Askar Melayu Diraja yang beroperasi di 2 kawasan, iaitu di kawasan
di daerah Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Ya, kita betul. Dan di Regimen 1 Regimen Sepadan di kawasan A iaitu kawasan Simpang Mengayau hingga Tambisan, 10 RRD beroperasi di kawasan Felda Sahabat, daerah Sempurna dan Tambisan ini dijaga oleh 10 para, iaitu ini para ini kita punya the best lah, the best antara yang the best ya untuk kita jaga. Kerana kawasan Datuk Syafiq ini dia kita kena jaga elok-elok sikit. Berkenaan dengan Lanun tu Datuk Petua sekarang ni dia punya chief Lanun dekat sini. Minta maaf lah. Saya tarik balik. Saya tarik balik lah. Kegiatan Lanun ini dah tak ada lagi dah, hampir dah tak ada dah Datuk Petua ya. Hampir dah tak ada dah. Kerana wujudnya dasar kita mengawal sempadan begitu rapi. Ya. Setiap masa ada 6 zon yang berbeza yang dijaga oleh berbagai-bagai ketumbukan, ya, termasuk TUDM, termasuk TLDM, dan TLDM beroperasi daripada pengkalan-pengkalan di Sandakan, daripada pengkalannya daripada Sharifah Roziah dan juga di pulau-pulau yang mana kita mempunyai fast interceptor boat. Kita juga sedang dalam perolehan untuk mendapat lagi 16 ke 20 biji fast interceptor boat, 20 meter panjangnya Datuk Petua. Ini laju. Kalau yang besar-besar LCS, LMS dia punya speed ataupun kelajuannya paling banyak pun 28 ke 30 knot satu apa. Tetapi yang fast interceptor boat ni boleh mencapai 50 ke 50 knot Datuk Petua, yang mana boleh menandingi bot-bot laju yang digunakan oleh lanun-lanun dan juga penyelundup-penyelundup Datuk Petua. Jadi ini merupakan sesuatu yang amat baik. Dan untuk pada ketika ini Datuk Petua, kawasan di Timur Laut Sabah ini dengan rondaan bersama antara Tentera Laut Malaysia dengan Tentera Laut Filipina, keberadaan operasi-operasi daripada regimen-regimen dan juga daripada company-company, daripada tentera darat dan juga tentera udara. Tentera udara ada pesawat-pesawat dan helikopter yang sentiasa memantau, dan akan ada kita punya orang kata penggantian radar yang telah rosak tak boleh dibaiki itu sebanyak 6, 5 rosak tak boleh dibaiki, 1 tambahan untuk filler gap. Jadi ini akan saya katakan kawasan Pantai Timur Sabah ini akan berada dalam kawasan yang amat selamat, dan insya-Allah Datuk Petua untuk kita pastikan agar kehidupan seharian rakyat di sana akan dapat dijalankan dengan tanpa ada berasa takut untuk ke laut mencari kehidupan mereka seharian. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya kita pergi ke soalan yang ketiga. Tuan Eunice Warren, anak lelaki Ramarash yang berhormat segamat. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Soalan segamat nombor 3. Datuk Timbalan Yang Dipertua, sebelum saya menjawab, memenuhi permintaan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk mengalung-alungkan kehadiran JKK Kampung Tanjung Parang, pegawai-pegawai kemas Parlimen Kota Samarahan dari Sarawak. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Datuk Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, pada ketika ini pelbagai langkah dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bagi menjejak tracking dengan izin projek-projek perumahan swasta lewat sakit dan terbengkalai secara komprehensif dan menyeluruh. Antaranya adalah melalui pemantauan laporan bertulis mengikut Seksyen 10E-1-B Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 berkaitan projek perumahan bermasalah. Kedua, mengenal pasti kategori projek perumahan iaitu lancar, sakit dan lewat, dan seterusnya memantau kemajuan projek sebenar dari semasa ke semasa yang melibatkan lawatan tapak secara berkala dan sistematik. Dan ketiga, mengenal pasti tahap keseriusan masalah sesuatu projek dengan mengambil kira faktor tempoh masa penyiapan dengan membandingkannya dengan perancangan jadual kerja asal sama ada masalah berkaitan isu dalaman pemaju atau isu teknikal yang melibatkan agensi-agensi lain. Bagi mengatasi projek perumahan yang bermasalah, berikut adalah strateginya. Pertama, penubuhan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai. Penubuhan ini untuk mencari pendekatan yang lebih berfokus dan strategik serta memberi impak positif dalam menyelesaikan isu projek sakit dan terbengkalai.
iaitu kita juga buat fact finding dan due diligence untuk mengenal pasti cara terbaik menyelesaikan masalah kronik projek perumahan. Alhamdulillah, sehingga 30 September 2023, ini yang terkini statistik yang kami sahkan dalam mesyuarat minggu lepas, iaitu sebanyak 301 projek, iaitu 38,752 unit rumah perumahan swasta sakit dan terbengkalai telah berjaya diselesaikan tahun ini dan dipulihkan dengan nilai GDV sebanyak 28.88 bilion ringgit. Kedua, status kemajuan projek akan dilaporkan oleh pemaju melalui sistem Housing Integrated Management System HIMS. Dahulunya laporan ini dikemukakan secara berkala, iaitu secara sukuan tahun, maka berlaku kesenjangan di situ. InsyaAllah bermula pada Januari 2024, laporan ini kita akan cuba sedang bina sistem ini untuk dikemas kini mengikut status sebenar kemajuan projek ditapak dengan izin real time progress on the site. Yang ketiga, menjejak projek dengan lebih terperinci supaya tindakan penyelesaian adalah lebih bersasar dan berfokus, iaitu dengan menganalisa perkara-perkara berikut. Jenis rumah serata atau bertanah melalui jenis perjanjian jual beli, jadual G atau H, tarikh sesuatu projek mula sakit, anggaran tempoh pemulihan atau penyelesaian projek lewat atau sakit, dan peratus pemajuan sebenar berbanding PJB. Seterusnya, penyelesaian yang lebih berfokus bersama pemaju dan pihak terlibat seperti kerajaan negeri, pihak berkuasa tanah, pihak berkuasa tempatan PBT, agensi utility, bank pembiaya dan persatuan pembeli dari semasa ke semasa, dan akhir sekali memantau kemajuan projek sebenar melalui lawatan tapak secara berkala dan sistematik. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Segamat, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Ketua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri, dan saya dengan dalam masa ini memuji langkah-langkah yang diambil oleh Timbalan Menteri bagi menyelesaikan isu-isu rumah sakit dan juga terbengkalai. Ada dua isu berkenaan dengan projek yang mega dan juga di kawasan yang memberi impak negatif kepada ekonomi dan juga rakyat tempatan. Baru-baru ini ada dalam satu portal yang menyatakan syarikat pemaju perumahan dari China, Country Garden, sedang mengalami kegawatan kewangan di mana krisis tersebut berisiko untuk menjejaskan kemajuan projek-projek perumahan sama ada yang dimulakan atau yang sedang berada dalam perancangan. Soalan saya, adakah pada hakikatnya in-depth financial auditing dengan izin selama ini dilaksanakan terhadap mana-mana syarikat asing yang terlibat dalam sesebuah projek pembangunan perumahan tempatan? Kedua, Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan bagaimana syarikat asing seperti negara China, Garden yang disebut di atas, boleh terus menjalankan perniagaan sebagai pemaju perumahan sehingga ke hari ini, sedangkan hutang yang terkumpul oleh syarikat tersebut sudah mencecah sekitar 936.9 bilion, equivalent to 196 billion of US dollars. Pertama. Yang keduanya, secara ringkasnya, isu di rumah terbengkalai di kawasan Parlimen Segamat, Jalan Chokma, Taman Jementa Jaya 2, dan dimaklum oleh PBT bahawa projek ini telah dimulakan pada tahun 2001 dan 2018 telah diluluskan dapat CCC. Tapi sehingga hari ini tiada sebarang jual beli ataupun maklumat berkenaan dengan projek ini, di mana pemaju juga dikenal pasti sebagai Darul Idaman. So saya juga mohon Menteri untuk menyelamatkan projek sakit dan juga isu Country Garden. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Segamat. Berkaitan dengan projek perumahan yang berlesen di bawah KPKT ini memang tertakluk di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Akta 118. Jadi kalau di bawah akta tersebut memang kita gariskan syarat-syarat yang terguna pakai dan obligasi pemaju serta pembuat keputusan syarikat, iaitu pengarah. Mana-mana pemaju yang ingin menjalankan pemajuan di Malaysia hendaklah merupakan syarikat yang ditubuhkan dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Selain itu, syarikat pemaju perumahan juga perlu mempunyai modal diterbitkan dan modal terkumpul secara tunai, iaitu paid up capital dengan izin yang tidak kurang daripada RM250,000 seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 6/1 Akta 118. Berdasarkan Akta 118 ketika ini memang tiada pertukan yang menghalang mana-mana syarikat asing untuk menjadi pemaju perumahan
dan sekiranya terdapat mana-mana pemaju perumahan yang terlibat tidak mematuhi peruntukan Akta 118, maka perkara inilah yang kita kena tengok dari segi tindakan yang boleh diambil. Cuma merujuk kepada cadangan ataupun syarikat yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Segamat, secara generalnya pemahaman saya syarikat yang dinamakan tadi memang merupakan pemaju yang berlesen. Terdapat projek-projek yang telah pun dibina, manakala projek yang sebenarnya menghadapi masalah saya difahamkan telah dibatalkan lesen pemajuannya dan tiada projek sakit yang terkait dengan syarikat yang Berhormat Segamat sebutkan tadi. Bagi perkara yang kedua berkenaan dengan contoh yang spesifik di kawasan Segamat, nanti saya mohon susuli dengan butiran yang terperinci. Cuma seperti yang disebut tadi, projek itu bermula pada tahun 2001. Manakala proses itu memang melalui pihak berkuasa tempatan yang menguruskan dari segi mungkin berlaku perubahan dari segi pelaksanaan projek di kawasan tersebut. Cuma yang dibangkitkan tadi saya difahamkan projek itu telah selesai, cuma tidak tahu status dari segi jual beli. So itu isu yang berbeza lah. Cuma saya ambil maklum, cuma itulah keadaan berkaitan dengan projek terbengkalai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Kuala Kerau. Terima kasih Tua. Satu isu yang selalu dialami oleh pembeli ialah rumah tak siap. Bank terus charge tanpa ada diskaun, sedangkan pemaju diberikan extra time untuk siapkan projek tu. Satu, dia boleh pergi ke tribunal, tapi kadar tuntutan tu tidak melebihi RM50,000. Jadi apa langkah kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Dah lama dah disebut, termasuk pada Kuala Kerau pada projek itu disebut masalah yang sama. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Merujuk kepada perkara yang dibangkitkan tadi, dari segi perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak bank, itu merupakan perjanjian antara pembeli dan juga pihak bank. Apabila berlaku kelewatan kepada projek, termasuk yang menjadi projek sakit ataupun sehingga menjadi terbengkalai, di pihak kementerian memang kami bersedia untuk mengesahkan projek tersebut mengalami masalah dan seterusnya itu sepatutnya menjadi asas bagi pihak pembeli untuk berbincang dengan pihak institusi kewangan. Itu daripada sudut yang pertama. Untuk perkara yang kedua, dari segi permohonan penambahan masa yang disebut EOT itu memang dari segi kaedahnya biasanya pemaju akan mengemukakan alasan-alasan yang berdasarkan masalah teknikal yang dihadapi. Cuma dari segi jaminan di pihak KPKT ketika ini, memang dari segi pengeluaran EOT itu kita kena tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Mungkin dahulunya mungkin selalu banyak keluar EOT. Perkara ini memang perlu ada kawalan yang lebih terperinci dan lebih ketat. Cuma masalah yang disebut itu kerana bila projek itu lewat, siap daripada tarikh yang sepatutnya, maka pembeli sepatutnya mempunyai entitlement ataupun hak untuk menuntut bayaran LED ataupun denda yang daripada pemaju dibayar kepada pihak pembeli. Perkara ini seperti yang Berhormat sebut, sekiranya ada pemaju yang enggan membuat bayaran LED itu, maka nasihat daripada pihak kementerian ini adalah supaya pihak pembeli membuat tuntutan melalui proses tribunal. Kerana itu bagi membolehkan hak kepada pembeli itu terjamin. Tetapi hakikatnya bagi projek yang mengambil begitu lama masanya untuk siap dan kalau dari segi terbengkalai berlaku penukaran pemajuan itu, maka pemaju asal itu mungkin tidak wujud lagi. Ini antara risiko yang dihadapi ketika ini oleh para pembeli. Maka untuk bagi mengurangkan beban itu, yang mana sebenarnya telah lewat diserahkan itu, nasihat daripada kementerian untuk membuat tuntutan kepada pemaju, sekiranya enggan boleh dibawa kepada tribunal. Tetapi kalau syarikat itu telah gulung tikar dan sebagainya, itu memang cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya kita ke soalan yang keempat. Dipersilakan Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman Yang Berhormat Syed.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan C nombor 4. Yang Berhormat Menteri jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Kerajaan amat peka dan sememangnya mengambil langkah-langkah yang serius dalam memperkasakan pentadbiran Mahkamah Syariah selaras dengan Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa kuasa perundangan syariah dan Mahkamah Syariah adalah terletak di bawah Sultan ataupun Raja setiap negeri, manakala bagi negeri-negeri yang tidak beraja adalah di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebarang usaha untuk memperkasakan Mahkamah Syariah seluruh negara perlu mendapat kerjasama, pandangan dan persetujuan daripada pihak berkuasa negeri-negeri. Pemerkasaan Mahkamah Syariah bukan hanya dari sudut bidang kuasa semata-mata, malah dari segi kecekapan pengurusan kes, kelancaran perbicaraan dan keberkesanan pelaksanaan perintah yang dikeluarkan. Kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa menjalankan usaha-usaha ke arah penambahbaikan status Mahkamah Syariah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Antara usaha-usaha yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh kerajaan adalah yang pertama, kajian dan pindaan terhadap undang-undang syariah agar sesuai dengan keadaan semasa, termasuklah cadangan penggubalan kepada Akta Mahkamah Syariah wilayah-wilayah persekutuan. Yang kedua, penyeragaman pentadbiran pengurusan kes-kes melalui pembinaan kaedah-kaedah, arahan amalan, garis panduan dan prosedur operasi standard SOP. Yang ketiga, peningkatan kemahiran personel mahkamah-mahkamah syariah melalui program-program latihan yang dianjurkan oleh bahagian latihan JKSM dan agensi lain di dalam dan luar negara. Penambahbaikan operasi dan perkhidmatan sokongan keluarga oleh bahagian sokongan keluarga BSK meliputi dana pendahuluan nafkah, perkhidmatan BSK transit dan pemfailan kes-kes penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah mahkamah, pengukuhan kepada penyelesaian pertikaian kes secara alternatif melalui suluh, hakam dan mediasi, penambahbaikan sistem pengurusan kes melalui sistem e-syariah versi 3 yang menyediakan kemudahan e-filing, e-review dan platform perbicaraan secara dalam talian, menggalakkan inovasi dalam pengurusan kes dan pentadbiran di mahkamah-mahkamah syariah negeri-negeri dan lain-lain. Pihak berkuasa agama negeri sentiasa akan dirundungi bagi memastikan usaha-usaha ini dapat dilaksanakan dengan teratur, seragam dan harmoni. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Muhammad Syed, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Amat Menteri. Tuan Menteri, mutakhir ini sistem kehakiman negara kita dihangatkan dengan isu doktrin struktur asas atau basic structure doctrine BSD di Mahkamah Sivil, ya, sehingga sebuah petisi telah dibuat oleh Peguam membantah cadangan BSD, iaitu doktrin yang mengatakan kuasa kehakiman melebihi kuasa perlembagaan, yang doktrin ini adalah diadop daripada mahkamah di India. Antara kes yang dijustifikasi dengan BSD ini ialah kes M. Indra Gandhi lawan Jabatan Agama Islam Perak, yang membatalkan sijil keislaman 3 anak yang diislamkan bekas suaminya pada tahun 2018. Keputusan Mahkamah Syariah ini telah dibatal oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi kegusaran orang Islam mula timbul dalam kes ini kerana seolah Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa untuk menentukan beberapa isu dalam isu keislaman secara muktamad. Termasuklah isu terbaru yang sedang dibicarakan, kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid melawan Kerajaan Kelantan. Jadi soalan saya, Yang Amat Menteri, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak Menteri yang menjaga hal ehwal Mahkamah Syariah ini dengan pihak hal ehwal undang-undang Jabatan Menteri di bawah Menteri Hal Undang-Undang untuk memastikan doktrin struktur asas ini tidak menjadi halangan untuk memastikan Mahkamah Syariah tidak digugat kedudukannya sebagai mahkamah untuk orang Islam di negara ini, seperti yang termaktub dalam perkara 121/1E Perlembagaan Persekutuan. Dan soalan kedua saya itu, apakah perkembangan pindaan Akta 355 yang telah tertangguh sejak sekian lama?
Terima kasih, Yang Menteri. Yang Berhormat Menteri. Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Berkaitan dengan doktrin basic structure ni, seperti mana yang kita sedia maklum Datuk Yang di-Pertua, kita menghormati tiga organ kerajaan yang berbeza, iaitu legislatif, judiciary dan juga eksekutif. Yang ini adalah asas terbentuk sesebuah negara, termasuklah di negara kita ini. Dalam konteks tafsiran kepada peruntukan undang-undang, kita sedia maklum bahawa kuasa untuk mentafsirkan perlembagaan sebagai contohnya, kuasa ini diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Tinggi ke atas, khususnya di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi dalam konteks tafsiran yang telah digunakan di peringkat Mahkamah Persekutuan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Sik tadi, pemakaian doktrin basic structure ini, saya rasa kita menghormati itu keputusan yang telah dibuat di peringkat Mahkamah Persekutuan. Cuma di peringkat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, antara usaha yang kita buat ialah kita mengadakan dialog, kita mengadakan engagement, libat urus dengan pihak-pihak yang berkaitan, termasuklah dengan pihak Jabatan Peguam Negara, dengan pihak Peguam Negara, untuk melihat bagaimana isu berkaitan dengan tafsiran kepada peruntukan undang-undang yang memberi kesan kepada Mahkamah Syariah. Yang ini libat urus ni masih lagi berjalan. Dan dalam masa yang sama juga Yang Berhormat Sik dan juga Datuk Yang di-Pertua, kita sedia maklum bahawa baru-baru ini Majlis Kebangsaan Ahli Waris Islam MKI telah membuat keputusan untuk membentuk satu jawatan kuasa khas untuk melihat isu berkaitan tentang kompetensi kerajaan negeri untuk membuat undang-undang, termasuklah yang melibatkan kuasa dan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi kita harapkan dengan jawatan kuasa khas yang dibentuk nanti dengan kepakaran yang mereka ada, boleh memberikan pandangan-pandangan yang insya-Allah akan melihat menjurus kepada persoalan yang Berhormat Sik sebut tadi, peruntukan perkara 121 yang jelas 1A yang jelas memisahkan antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Persoalan yang kedua berkaitan dengan perkembangan RU 355 ni, Yang Berhormat Sik, kita masih lagi dalam sesi libat urus lagi. Kita mengadakan perbincangan dengan pihak badan Majlis Agama Islam negeri-negeri, dengan pihak istana dan sebagainya, dan insya-Allah kita juga akan mengambil kira seperti mana yang saya sebut pada soalan yang pertama tadi. Kita dalam proses untuk menggubal akta Mahkamah Syariah wilayah-wilayah persekutuan. Jadi pindaan kepada RU 355 tadi itu akan juga melihat kepada penggubalan akta Mahkamah Syariah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sekian, terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya di sana berkaitan dengan kompeten juga ni, berkaitan dengan pengamal-pengamal undang-undang kita lah. Apakah status penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia yang telah diumumkan penubuhannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 10? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Terlebih dahulu saya mengucapkan, saya bagi pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas peruntukan yang diberikan untuk pewujudan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia ataupun ringkasannya AKSM. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya Akademi Kehakiman Syariah Malaysia ini telah dicadangkan oleh komuniti perundangan syariah sejak sekian lama. Jadi dalam konteks semenjak daripada pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan peruntukan yang diberikan, kita melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah mengadakan perbincangan dengan pihak JPM, ICU dan juga Kementerian Ekonomi untuk mengenal pasti lokasi dan juga tempat bagi kita tubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia ini. In the meantime, dengan izin,
buat masa ini sementara menunggu akademi ini ditubuhkan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia masih lagi menjalankan mengadakan latihan-latihan untuk menambah baik kompetensi ilmu pengetahuan kepada hakim-hakim dan juga semua personel-personel yang terlibat di Mahkamah Syariah. Selain daripada menggunakan bilik-bilik yang ada di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia itu, kita juga memohon untuk menumpang contohnya di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan Sivil ILKAP di Bangi. Kita juga menumpang ILIM dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi Datuk Yang Bertua, latihan ini masih lagi berterusan dan sebab itulah kita mengharapkan dengan penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia ini, Mahkamah Syariah memperoleh satu institusi latihan pusat yang bukan saja boleh melatih hakim-hakim Mahkamah Syariah dan semua personel yang terlibat dalam kaki tangan Mahkamah Syariah, tetapi juga dia menjadi harapan Datuk Yang Bertua, menjadi harapan kepada Mahkamah-Mahkamah Syariah Nusantara, contohnya di Brunei Darussalam, di Indonesia dan juga di Singapura. Mereka ini juga tidak ada tempat untuk melatih hakim-hakim mereka. Jadi kita harapkan dengan tertubuhnya Akademi Kehakiman Syariah Malaysia ini, kita bukan saja dapat melatih hakim-hakim syar'i di negara kita, tetapi juga di Nusantara ini. Dan secara tak langsung dengan kompetensi, dengan pembangunan kemahiran skill yang ada pada hakim-hakim Mahkamah Syariah ini, kita akan pastikan keadilan yang sebenar akan dapat dilaksanakan dan pengurusan pentadbiran keadilan di Mahkamah-Mahkamah Syariah akan bertambah baik, insya-Allah. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih. Terima kasih Mohd Menteri. Berikutnya kita ke soalan yang kelima. Dipersilakan Tuan Jimmy Puah Wee Tsi yang berhormat Tebrau. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Nak pantun sikit untuk kawan baru. Balik Tebrau, pergi pasar. Selamat balik Kuala Kangsar. Soalan saya, soalan nombor 5. Yang berhormat Menteri. Selamat pagi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia atau MAISA telah membangunkan Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara 2030 atau juga dikenali sebagai Malaysia Space Exploration 2030 atau MSE 2030 bagi memacu pertumbuhan sektor angkasa negara yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi baru dan strategik. Di bawah MSE 2030, MAISA telah melaksanakan kajian ekosistem industri angkasa tempatan bertujuan untuk mengenal pasti ketersediaan dan kemampuan penglibatan industri tempatan dalam aktiviti sektor angkasa negara. Teknologi pembuatan satelit di dalam industri tempatan telah bermula apabila kerajaan melancarkan program pembangunan satelit negara pada tahun 1995. Di bawah program tersebut, Malaysia telah berjaya membangunkan dan melancarkan 2 buah satelit penderiaan jauh bersaiz mikro, iaitu satelit Razak-Sat pada 14 Julai 2009 dan satelit Tiungsat 1 pada 26 Disember tahun 2000. Kedua-dua satelit berkenaan dibangunkan melalui kerjasama teknikal di antara syarikat Astronautic Technology Sdn Bhd dengan Sare Satellite Technology Limited United Kingdom bagi satelit Tiungsat 1 dan Satrec Initiative Company Limited Korea Selatan bagi satelit Razak-Sat. Bagi menghimpunkan pemain industri angkasa tempatan ke arah membangunkan industri angkasa negara, Malaysian Industry Government Group for High Technology atau MIGT telah menubuhkan Malaysian Space Industry Corporation atau MASIC, sehingga kini sebanyak 10 syarikat teknologi angkasa tempatan telah bergabung membentuk MASIC dengan matlamat mewujudkan ekosistem industri angkasa yang dinamik yang mempromosikan keupayaan angkasa Malaysia di samping menarik pelaburan, bakat dan perkongsian dari seluruh dunia.
Selain itu, MISA dengan kerjasama MIT juga telah memulakan perbincangan mengenai kerjasama dua hala, Malaysia dan Turki dalam teknologi angkasa. Kerjasama ini akan menumpukan aspek perkongsian kepakaran dan pembangunan bakat bagi melahirkan tenaga mahir tempatan dalam teknologi pembuatan satelit. MISA akan meneruskan kesinambungan program pembangunan satelit penderiaan jauh negara secara kerjasama awam swasta yang akan menjadi pemangkin kemajuan industri satelit tempatan. Mesti akan mengemukakan hala tuju baru dan penambahbaikan program ini melalui RFP atau Request for Proposal kepada pihak swasta yang dijangka pada suku keempat tahun 2023 dan adalah disasarkan satelit penderiaan jauh negara akan dapat dilancarkan menjelang tahun 2025 atau tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat Tebrau, soalan tambahan. Terima kasih, Datuk Speaker. Satu berita yang cukup baik untuk industri angkasa. Soalan tambahan saya, Datuk Speaker, penglibatan kerajaan dalam industri angkasa dianggarkan akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi angkasa dengan nilai 10 bilion menjelang tahun 2030 di samping pertumbuhan 500 syarikat pemula teknologi berkaitan angkasa dan seterusnya bakal mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan sehingga kini apakah status semasa MOU serta letter of intent yang telah dipersetujui dan ditandatangan semasa Langkawi International Space Forum di 5/2023 yang pada pandangan saya mendapat sambutan yang cukup baik. Dan adakah kementerian berhasrat untuk meneruskan program anjuran ISF ini sebagai satu acara tahunan bagi memastikan industri angkasa negara kita akan terus terpecu. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Nampaknya YB Tebrau sentiasa ikut perkembangan yang terkini berkaitan dengan industri angkasa negara kita. Memang betul pada tahun ini pertama kali ni negara kita telah menganjurkan satu program yang dinamakan Langkawi International Space Forum. Pertama kali dalam sejarah negara kita, di mana kehadiran bagi keseluruhan aktiviti ini telah melebihi 5,000 peserta daripada dalam dan luar negara melibatkan agensi kerajaan, industri dan juga akademia. Sebanyak 4 MOU telah dimeterai dan 3 pertukaran surat niat dengan 3 syarikat tempatan telah berjaya dilaksanakan dan projek-projek tersebut telah dan sedang digerakkan oleh setiap pasukan projek mengikut carta perbatuan yang ditetapkan dan dipantau oleh sebuah jawatan kuasa di bawah MISA, iaitu Jawatan Kuasa Khas Kerjasama Strategik dan Jaringan Antarabangsa. Sekiranya semua potensi itu dapat direalisasikan, kita menganggarkan bahawa sumbangan ini kepada ekonomi boleh dianggarkan sebanyak 44 juta ringgit. Hanya daripada 4 MOU dan juga 3 surat niat yang ditandatangani pada tahun ini. Jadi melihat kepada impak positif daripada penganjuran Langkawi International Space Forum ini, mesti melalui MISA, kita sedang mencadangkan supaya penganjuran forum ini akan diadakan setiap tahun mulai daripada sekarang dengan cadangan bahawa ia akan mengikut negeri yang membawa tema khusus. Berarti bahawa pada tahun ini kita telah mengadakannya di Langkawi dan kita harap pada tahun-tahun yang akan datang kita boleh menjelajah kepada negeri-negeri di seluruh negara. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat, silakan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Kepada Yang Amat Timbalan Menteri. Yang berhormat Sungai Besar. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian sejauh mana penglibatan sektor development finance dengan izin dan syarikat modal troka seperti MAV CAP, MDV, MTDC, Bank Pembangunan, MARA dan startup ekosistem yang berkenaan sebagai katalis terhadap penubuhan ekosistem angkasa serantau sebagaimana dan mungkin berkait rapat juga dengan NIMP 2030. Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua.
Saya amat kagum ya dengan keprihatinan ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat tentang perkembangan industri angkasa negara kita. Rupanya soalan-soalan yang ditanyakan ini hebat-hebat dan agak berat dan terperinci juga. Seperti mana mungkin YB sudah sedia maklum, industri aero angkasa ini merupakan industri yang melibatkan kos yang sangat-sangat tinggi. Jadi bagi negara kita untuk membantu membangunkan industri ini, kita perlu sesuatu plan yang boleh membantu khususnya kepada syarikat-syarikat tempatan kita untuk menerajui industri ini. Jadi di dalam National Industry Master Plan atau NIMP 2030 sebenarnya di dalam sana kita ada satu plan tindakan untuk membangunkan high value added product dengan izin. Dan di dalam itu kita ada satu section yang khusus untuk membangunkan industri aero angkasa. Jadi di dalam sana dia ada satu keperluan untuk kita mendapat development finance iaitu proof of concept. Dan proof of concept ini dia memerlukan supaya produk itu dia sudah dilancarkan, berarti roket itu dia sudah naik ke angkasa. Jadi kita boleh bayangkanlah berapa banyak ataupun tinggi kos yang diperlukan untuk kita hanya hantar sebuah roket kepada angkasa untuk kita membuktikan proof of concept itu. Maka dengan itu kita sedang bekerjasama dengan kementerian seperti MITI dan di dalam sana kita telah melaksanakan satu kajian ekosistem industri angkasa tempatan di mana kita telah mengenal pasti beberapa buah syarikat yang terlibat dalam pembuatan komponen angkasa berkaitan satelit. Jadi mungkin kita boleh mula dengan komponen dulu dan kita akan melibatkan syarikat-syarikat dan juga agensi kerajaan mengikut kepada NIMP ini dalam usaha kita untuk memacu industri angkasa kita ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ke soalan yang ke-6. Tuan Zulkifli bin Ismail Yang Berhormat Jasin. Al-Quds tercinta adalah tanah air kaum muslimin. Zionis Israel pencekik kanak-kanak dan pendukung mereka adalah musuh negara dan bangsa Jahannam. Rakyat Malaysia semua peringkat umur siap pertahan Palestin. Tuan Yang Dipertua, soalan saya hari ini nombor 6. Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Datuk Yang Dipertua, Agensi Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara, PUSPA, merupakan pusat setempat yang memproses dan mempertimbangkan permohonan kemasukan artis dan kru luar negara. Keanggotaan PUSPA terdiri daripada 16 kementerian, jabatan, agensi kerajaan termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta diurus-setiakan oleh unit PUSPA di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Peranan JAKIM dalam PUSPA adalah untuk memberi pandangan dan nasihat dari aspek sensitiviti agama dan umat Islam di Malaysia. Untuk makluman, semakan latar belakang artis luar negara dilaksanakan bagi setiap permohonan persembahan yang akan diadakan di tempat-tempat awam sepertilah acara konsert dan nyanyian oleh setiap anggota PUSPA mengikut bidang kuasa masing-masing termasuk JAKIM. Sebarang dapatan yang menyentuh isu sensitif seperti dasar negara, keselamatan, keagamaan, perkauman dan kebudayaan serta memudaratkan kepentingan awam akan dibincangkan secara menyeluruh di mesyuarat jawatan kuasa PUSPA sebelum sesuatu keputusan dibuat. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Jasin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan telah menambah baik proses tapisan dan penyenaraian hitam artis luar negara yang mempunyai rekod melakukan aksi tidak senonoh serta dikhawatiri akan membawa anasir negatif untuk generasi muda? Kedua, apakah tindakan tegas
yang telah diambil terhadap vokalis kumpulan The 1975 Matt Healy yang terus mengecam kerajaan Malaysia baru-baru ini di dalam sebuah konsert di Amerika Syarikat selepas dia disenarai hitam daripada mengadakan konsert di Malaysia. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Jasim. Pertama, selepaslah insiden yang melibatkan the 1975 dengan izin, memang Jawatan Kuasa Puspa telahlah meneliti garis panduan kita. Memang PDRM sentiasa akanlah membantu kita untuklah membuat the background checking, semakan data belakang supaya kita pastikan bahawa artis-artis luar negara ini tidak mempromosi unsur-unsur negatif di Malaysia. Dan selain daripada itu, semasalah penganjuran konsert tersebut, kami juga akan memastikan bahawa jawatan-jawatan kuasa sepertilah Jim Puspa berada di tempat lokasi tersebut bersama dengan PDRM dan juga anggota daripada PBT untuklah memantau penganjuran konsert tersebut. Selain daripada itu, kami juga sekarang telah minta penganjur untuk wujudkan Q switch supaya sekiranya ada apa-apa insiden yang tidak seronok berlaku, bolehlah kita Q switch serta-merta supaya putuskan elektrisiti, supayalah persembahan tersebut tidak bolehlah dijalankan lagi. Ini adalah garis panduan selepaslah insiden tersebut dan kami harap bahawa denganlah garis panduan yang lebih ketat, kita lah boleh memastikan bahawa persembahan yang akan dijalankan oleh artis luar negara di Malaysia adalah ikutlah budaya negara kita. Tentanglah tindakan yang boleh diambil ataupun akan diambil terhadaplah grup tersebut, saya nak jawab di sini bahawa itu bukan di bawah bidang kuasa KKD, kerana untuk KKD memang kita telah blacklist senarai hitam mereka, tetapi sekiranya KLN ataupun Jim nak ambil tindakan selanjutnya, saya rasa itu adalah di bawah bidang kuasa mereka. Terima kasih Yang Berhormat Jasim. Silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Speaker. Selain daripada penganjuran konsep dan platform media sosial, ideologi LGBT ini juga sedang melesap masuk dan giat dipromosikan menerusi filem, drama dan kartun. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengetahui apakah plan kementerian untuk mengekang perkara ini dengan lebih menyeluruh dan efektif, dan apakah perancangan kementerian untuk memastikan kandungan siaran platform penseriman khususnya yang berpangkalan di luar negara dapat dikawal dan diselia. Hal ini kerana platform penseriman telah menjadi pilihan majoriti pengguna di Malaysia seperti Netflix, View, Inflix, Disney Plus, Hotstar dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, saya mewakili Jempol mengalu-alukan rombongan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Jempol ke Parlimen. Tahniah Jempol. Terima kasih ahli yang berhormat Tampin. Untuk movie, sebenarnya dia bukan di bawah KKD tetapi dia adalah di bawah Lembaga Penapisan Filem. Lembaga Penapisan Filem yang akan menentukan, yang di bawah KDN akan menentukan sama ada kandungan dalam movie itu adalah sesuai untuk ditayang di dalam sinema negara kita. Jadi kalau ada unsur-unsur yang tidak sesuai, jadi mereka akan minta penerbit ataupun sinema tu untuklah potongkan, keluarkan scene tersebut. Tentang untuklah platform OTT yang lain seperti Netflix dan sebagainya, kalau kita mendapati ada konten yang tak sesuai, KKD akanlah menghubungi platform tersebut untuk pastikan mereka tapiskan kandungan yang tidak sesuai untuk masyarakat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang soalan yang ketujuh. Tuan Zahir bin Hassan Yang Berhormat Wangsa Maju. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Wangsa Maju nombor 7. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Wangsa Maju atas keprihatinan membangkitkan salah satu komponen penting dalam pengurusan bencana negara. Tuan Yang Pertua, dalam usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, pihak NADMA telah menggunakan platform Defence Geospatial Information Management (DGIM)
yang dibangunkan oleh bahagian Geospatial Pertahanan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Platform ini merupakan pengintegrasian data spesial dalam aplikasi Geographic Information System (GIS) merentasi pelbagai kementerian dan agensi yang berupaya untuk mewujudkan Joint Common Operating Picture JCOP bagi tujuan pengurusan bencana. Ia juga akan berfungsi sebagai pangkalan data berpusat terbuka Open Centralized Database sebagaimana yang dihasratkan oleh Wangsa Maju. Di antara agensi yang telah berintegrasi dengan platform tersebut adalah Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG. JCOP beroperasi 24 jam di Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC di bawah NADMA bagi membolehkan maklumat terkini dan tepat mengenai kejadian dan situasi bencana di sesuatu lokasi dipantau dan diperolehi. Soalan tambahan Yang Berhormat, langsung maju. Terima kasih di atas jawapan itu Yang Berhormat Menteri. Isu bencana tidak boleh kita bincang secara bermusim dan tidak boleh juga kita bahaskan semasa bencana itu berlaku. Lantaran itu saya ingin buat dua soalan lanjutan. Yang pertamanya, apakah rancangan kerajaan secara bersepadu untuk meningkatkan tahap kesedaran serta kesiapsiagaan public awareness dan public preparedness dalam menghadapi bencana? Soalan yang kedua, adakah kerajaan berhasrat untuk melibatkan syarikat insurans dalam usaha meningkatkan kesiapsiagaan komuniti berisiko tinggi bencana dalam pelaksanaan insurans rahmah melalui pengkalan data ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya berkaitan dengan public awareness dengan izin, memang sebenarnya selain daripada kerjasama dan concerted effort dengan izin daripada semua agensi merentas kementerian dalam usaha kita meningkatkan kesiapsiagaan ini, komponen masyarakat juga adalah amat penting. Itu sebabnya kerajaan melalui NADMA khususnya dan juga agensi-agensi termasuk JKM dan APM telah menggerakkan apa yang kita namakan program CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, untuk membawa community on board bersama-sama dan seterusnya sekaligus, bukan hanya mereka mahir dan mempunyai ilmu dalam pengurusan bencana tetapi dapat sama-sama membantu meningkatkan awareness masyarakat. Dan yang kedua berkaitan dengan syarikat insurans, keterlibatan itu memang itu antara perkara yang ada sure yang telah dikemukakan dan kita tengah meneliti perkara berkaitan insurans tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat. Okay. Tekan. Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Tua. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan akan pakai sistem ini untuk disekalikan dengan MySejahtera? Kerana MySejahtera dah ada pada semua rakyat. Jadi adakah kita akan sekalikan IDMS ini bersama dengan MySejahtera supaya dapat akses kepada semua rakyat dan update maklumat mereka, terutama ketika bencana? Dan yang kedua, berapakah bajet pengurusan data ini yang telah diagihkan kepada agensi-agensi bagi memastikan bahawa penggunaan ini dapat dimaksimalkan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, berkaitan dengan data ini, platform DGIM yang kita gunakan ini tidak menggunakan data ataupun sistem MySejahtera sedia ada. Ia merupakan sistem yang saya sebutkan tadi dibangunkan awalnya secara dalaman melalui JUPEM dan kemudiannya diangkat oleh NADMA untuk dibangunkan sebagai satu data pangkalan utama yang mengintegrasikan data-data daripada pelbagai kementerian. Dan untuk makluman, Yang Berhormat, setakat ini agensi yang terlibat mengintegrasikan data mereka dalam DGIM adalah DOSM, Mampu, JKR, Agensi Angkasa Malaysia,
JKM, Met Malaysia, Plan Malaysia, JPS, JMG, JUPEM dan PGN. Untuk makluman, tahun 2023 dan MTL yang kita akan hadapi bermula November ini merupakan kali pertama DJIM ini diperkenalkan dan akan digunakan bagi menghadapi bencana MTL yang akan bermula pada bulan November ini. Dan untuk makluman bahawa sistem ini pada asasnya sebagaimana saya sebut dibangunkan oleh JUPEM dan pembangunan itu adalah menggunakan pakai peruntukan sedia ada JUPEM itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya kita ke soalan yang ke-8. Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal Yang Berhormat Macang. Soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Untuk Yang Ketua, bagi memastikan pembangunan sukan pemotoran terus diperkasa, kementerian ini menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara bekerjasama erat dengan pihak Sepang International Circuit SIC dan Persatuan Permotoran Malaysia MAM dalam melaksanakan pelbagai program pembangunan sukan permotoran. Kementerian ini telah pun memperuntukkan sebanyak 8.3 juta ringgit bagi melaksanakan lebih 114 program sukan permotoran dengan penyertaan melebihi 5,000 peserta. Program yang dilaksanakan ini adalah berbentuk perlumbaan, bengkel sukan permotoran dan kelas latihan asas sukan kelas. Sukan permotoran meliputi disiplin sukan seperti drag, go-kart, drift, rally, motocross, mini GP, cup prix dan pacuan 4 roda. Program ini merupakan platform untuk melahirkan lebih ramai jago sukan pemotoran di peringkat domestik dan antarabangsa. Selain itu, kementerian turut memperuntukkan sebanyak RM300,000 bagi melaksanakan program Rakan Lita Track Day menerusi inisiatif Rakan Lita di bawah gaya hidup rakan muda dengan sasaran penyertaan seramai 3,000 orang peserta. Kementerian Belia dan Sukan menerusi pihak Sepang International Circuit turut melaksanakan beberapa inisiatif program sukan permotoran 2 roda dan 4 roda. Antara inisiatif program bagi sukan permotoran 2 roda adalah seperti berikut: SIC Ovale Junior Championship, FIM Mini GP Malaysia Series, Malaysia Superbike Championship, Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, European Talent Cup, Junior GP Moto3 dan Moto3 World Championship. Manakala bagi acara sukan permotoran 4 roda adalah seperti berikut: Malaysia Championship Series dan Sepang 1000 km. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini Kementerian Belia dan Sukan belum bercadang untuk membina lita pemotoran baru kerana ketika ini kementerian mempunyai lita antarabangsa Sepang, lita go-kart Sepang, lita lumba tangkak, lita motocross tangkak termasuk 15 lita pemotoran 2 roda dan 4 roda di bawah kendalian pelbagai agensi. Kementerian pada ketika ini sedang memberi tumpuan untuk melaksanakan penyelenggaraan kemudahan sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Umum diketahui undang-undang yang memantau dan menyelia perhimpunan awam dan juga penggunaan kemudahan awam untuk pertandingan pemotoran terletak di bawah PDRM dan juga pihak berkuasa tempatan. Jadi penglibatan KBS agak minimal dalam hal ini. Apakah KBS bercadang untuk terlibat lebih proaktif supaya ada program-program di bawah peringkat akaumbi untuk membantu memastikan sukan pemotoran yang kita buat di bawah ini selamat untuk bukan sahaja peserta tapi juga penonton. Kita tahu apa yang berlaku banyaklah dalam tahun ini, kemalangan-kemalangan di Capri, Izzat Saidi dan sebagainya. Jadi apakah dasar KBS untuk memastikan hal ini tidak berulang atau dikurangkan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Macang, soalan yang baik. Kita memberi tumpuan terhadap aspek keselamatan dalam penganjuran sebarang bentuk pertandingan maupun persembahan yang berkait dengan sukan pemotoran. Dan kita faham semua aspek-aspek keselamatan ini selain daripada PDRM dan juga pihak berkuasa tempatan, sebenarnya kita juga perlu mendapatkan sanction atau kebenaran daripada pihak MAM yang menyelia setiap aspek keselamatan. Dan ini adalah amalan ataupun peringatan yang berterusan kita berikan kepada mana-mana pihak penganjur
yang ingin menganjurkan sebarang bentuk sukan-sukan pemotoran yang melibatkan tentu sekali keselamatan orang ramai dan juga pemandu ataupun penunggang yang terlibat. Bagaimana sekalipun kita tidak nafikan masih terdapat beberapa kes yang kita kesali berlaku dan kita pertingkatkan pemantauan terhadap tentu sekali mengikuti undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pihak MAM dan juga PDRM serta PBT. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih juga jawapan Timbalan Menteri. Kalau kita lihat kos untuk membina lita yang komplit ni cukup mahal dan kita tak mampu untuk menubuhkan ataupun membina lita yang banyak. So apakah ada cadangan daripada KBS untuk membina lita-lita yang berkos sederhana, kecil tetapi selamat yang dibuat di negeri-negeri untuk bukan pertandingan yang besar tapi untuk khusus untuk latihan saja. Terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Pulai, terima kasih atas soalan yang baik. Kita ketahui bahawa pembinaan lita-lita baru memang ada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Sentiasa ada cadangan untuk misalan lita rakyat dan sebagainya. Kadang-kadang melibatkan sukan track, kadang-kadang melibatkan sukan yang bersifat drag. Kita ketahui bahawa untuk membina satu-satu lita mengikut spesifikasi keselamatan yang mana kita sentiasa tekankan, ia memakan belanja kurang-kurangnya hampir 20 juta. Sebab itu kita berhadapan dengan kesukaran untuk kita bersetuju membina lita-lita baru. Sebaliknya kita perkasakan ataupun kita buat kerjasama dengan pemilik-pemilik lita lain di seluruh negara supaya kita boleh sekurang-kurangnya membantu dari segi aspek penaik tarafan dan juga penganjuran program-program ini bagi bertujuan untuk memastikan ada ruang-ruang bagi peminat sukan pemotoran ini untuk terus beraksi dan memanfaatkan lita-lita yang berada dalam negara ini. Tentu sekali kita mahu supaya program-program ini tidaklah tersekat hanya kerana kita tidak buat masa sekarang mempunyai lita seperti yang diidam-idamkan oleh hampir semua ahli parlimen di kawasan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan yang ke-9. Tuan Roy Angau, anak lelaki Gingkoi Yang Berhormat Lubuk Antu. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua, kerajaan memahami keperluan kesalih hubungan internet untuk semua rakyat dan ini telah mendorong kerajaan untuk membuat penaik tarafan infrastruktur jalur lebar di seluruh negara termasuklah di kawasan hulu sungai dan pendalaman yang sedang diperluaskan secara berperingkat. Di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, setakat suku kedua tahun 2023 di Parlimen Lubuk Antu, sebanyak 2 buah daripada 37 buah menara telah siap dan beroperasi di Marut Baro dan Jelukong. Baki 35 buah menara masih di pelbagai peringkat pelaksanaan. Selain itu, 52 buah stesen pemacar yang dirancang untuk dinaik taraf telah siap sepenuhnya. Seterusnya, 543 daripada 2,820 premis telah tersedia dengan sambungan gentian optik serta kesemua 26 lokasi yang dirancang untuk perkhidmatan jalur lebar melalui satelit BWA telah siap beroperasi. Kesemua inisiatif yang dirancang dijangka akan siap dan beroperasi secara berperingkat pada penghujung tahun 2025. Kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Present POP dengan izin hak gentian optik. Secara keseluruhannya, jumlah POP di Sarawak adalah sebanyak 741. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25 POP berada di kawasan berhampiran sekolah luar bandar di Parlimen Lubuk Antu dengan 2 POP terlibat dengan pelaksanaan POP Fasa 1 manakala baki 23 POP di bawah Fasa 2. Kerjasama daripada semua pihak yang terlibat
terlibat dalam pembangunan infrastruktur komunikasi adalah amat diharapkan agar perkhidmatan dapat diterima dengan lebih cepat. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri atas jawapan. Saya berharap benar-benar telekomunikasi ini dapat diselesaikan dengan keadaan segera. Soalan tambahan saya, Tuan Menteri, apakah cabaran serta rintangan yang dihadapi oleh kontraktor dalam kerja-kerja pemasangan menara pemancar, terutama di kawasan-kawasan hulu sungai yang bergunung ganang, terutama di kawasan Lubuk Antu, dan juga saya ingin bertanya berkenaan dengan pusat ekonomi digital, sejauh manakah peranan PEDI membantu para pelajar dan masyarakat di luar kawasan luar bandar, dan apakah kejayaan PEDI dalam melahirkan ikon usahawan PEDI dari kalangan penduduk tempatan khususnya kawasan Lubuk Antu. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Kesulitan ataupun masalah yang dihadapi oleh kontraktor hasil untuklah kawasan pendalaman di Lubuk Antu adalah sepertilah bagaimana kita mendapatkan lokasi yang sesuai bagi memenuhi keperluan teknikal, sepertilah keperluan garis penglihatan, line of sight dengan izin. Bagi isyarat rangkaian, terutamanya di kawasan yang berbukit bukau. Ya. Selain daripada itu, kerana di kawasan pendalaman, kebanyakan tapak yang terlibat adalah native land. Jadi kontraktor juga menghadapi masalah dan cabaran untuklah menggena pasti siapa pemilik dan jugalah akhirnya dapatlah persetujuan daripada mereka supaya menara bolehlah didirikan di tempat tersebut. Selain daripada itu, sepertilah tiada jalan akses yang bertar dan jugalah sambungan elektrisiti juga merupakan cabaran yang dihadapi semasalah pelaksanaan jendela ini. Untuklah soalan kedua tentanglah apalah fungsi pusat ekonomi digital. Fungsi pusat ekonomi digital ini adalah satu tempat di mana kita bolehlah menyediakan khusus untuklah membantulah penduduk-penduduk berhampiran supaya bolehlah membantu mereka untuk promote dan juga produk mereka dalam platform online dan jugalah menjadi seorang e-vendor. Untuk di bawah Parlimen Lubuk Antu, kami mempunyai 2 buah PEDI, satu di Lubuk Antu dan satu lagi di Engkili, dan dua-dua ini adalah mempunyai ikon PEDI. Di Lubuk Antu, ikon PEDI itu adalah bernama Linda Anak Jatin, dan produk yang beliau jual dalam platform online ini adalah minyak wangi, minyak angin dan madu keluduk. Dan selain daripada itu, untuklah PEDI di Engkili, ikon PEDI bernama Sagu Anak Encan dan produk beliau adalah kopi darah lawal. Kita percaya bahawa PEDI memang bolehlah membantu usahawan-usahawan kita yang datang dari kawasan pendalaman supaya produk mereka bolehlah dijual ke seluruh negara dan sebenarnya di luar Malaysia juga. Jerai. Ya. Terima kasih Speaker. Sehubungan dengan di pendalaman, Parlimen Jerai pun suka untuk mohon penjelasan tentang jendela 2. Adakah telah berlaku bermula ataupun telah dilaksanakan di kawasan pendalaman? Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Untuk maklumat Yang Berhormat, jendela kita sekarang baru masih tengah melaksanakan jendela fasa 1. Jadi fasa 2 belum kita mulakan kerana kita masih inginlah menggena pasti lokasi, dan kedua adalah apa mekanisme ataupun teknologi yang kita nak guna pakai. Kerana sekarang denganlah teknologi satelit, mungkin ada site yang kita rasa lebih sesuai untuk kita lah pasang satelit untuklah memberi akses kepada internet, selainkan untuklah mendiri sebuah menara, kerana untuk mendiri sebuah menara kosnya dan tinggi, dan untuk kawasan pendalaman memang ada kesulitan apabila tak ada akses route yang bertar dan sebagainya. Jadi untuk jendela fasa 2 masih di peringkat rancangan, dan akhirnya di sini saya juga nak memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa minggu yang lalu, iaitu 23 hinggalah 25 hari bulan Oktober, MCMC
MCMC telah datang ke Dewan Parlimen ini untuk mengadakan counter. Jadi di sini saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada 111 orang ahli yang berhormat yang telah melawat kaunter MCMC untuk dapat dosis kawasan mereka dan jugalah buat aduan lah, bawalah isu-isu kawasan mereka ke kaunter MCMC. Sekian jawapan saya. Terima kasih terima kasih Speaker. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Puan Speaker, Ya. Peraturan Mesyuarat 364 pada Jumaat yang lepas, saya telah menghantar satu usul kepada Speaker bahawa mengenai 364 adalah menjadi kesalahan bagi ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat pernyataan seksis merujuk kepada Yang Berhormat Langkawi Kejawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Yang Berhormat Bentong. Ya, saya ingin status tersebut. Tan Sri Speaker telah menerima dua usul daripada satu daripada Yang Berhormat Bentong, satu daripada Yang Berhormat Kepong. Masih dalam pertimbangan Tan Sri Speaker, jadi tunggu keputusan bila Tan Sri Speaker masuk ke Dewan. Yang Hormat Speaker 36.12 dan 36.4 yang sebut tu. Insiden yang berlaku pada hari Khamis yang lalu, kalau kita tengok Hansard, Speaker telah membuat keputusan bahawa Speaker katakan bahawa Yang Berhormat, sekejap Yang Berhormat, sekejap, mohon Yang Berhormat. Saya tak bagi laluan, saya tak mahu baca masa kerana Yang Berhormat Kepong menghantar usul di bawah peraturan mesyuarat 27.3 bukan 36. Ya, perkara itu adalah perkara 36.4 Yang Berhormat. Tapi tendensi sekarang Dewan ini untuk menggunakan perkara 36.12 untuk merujuk semua perkara. Walaupun dalam boleh dipertimbangkan melalui 36.4 kepada 36.12. Jadi ada tendensi dalam Dewan ini menggunakan perkara 36.12 untuk merujuk orang. Tetapi saya setuju Muhammad, perkara yang berlaku pada hari Khamis itu memang ada tendensi untuk dikategorikan sebagai seksis remark. Bukan seksis, lucah. Bukan hanya seksis, lucah Yang Berhormat. Ya. Jadi sepatutnya perkara itu diurus melalui 36.4 Yang Berhormat. 36. Saya bangun di bawah 18.1. Yang Berhormat. Satu persatu. 36.4 ni isu satu sama. persatu. Arau dulu. Arau dulu. Ya, arau dulu. Terima kasih. Yang Berhormat. Saya mengantar beberapa Ya, saya tahu. Tan Sri Speaker masih buat Tapi hari ini Yang Berhormat, saya nak bangun sebab saya nak menyatakan biar rakyat dengar. Hari ini kanak-kanak Palestin di tiap-tiap 10 minit seorang dibunuh. Dan rakyat Palestin sekarang ini dah mati lebih daripada 8,000 orang. Saya minta supaya Parlimen membuat pendirian mengenai perkara ini dan jangan biar satu orang buat pandangan, contohnya Tebrau, Yang Berhormat Tebrau buat pandangan, dia menyokong Israel. Apakah seorang saja yang menunjukkan pendirian menyokong Israel? 36. Parlimen sendiri kena buat keputusan apakah pendirian kita mengenai pembunuhan yang berluasa sedang berlaku sekarang. Ini saya nak bagi Yang Berhormat. Saya minta supaya kerajaan sendiri yang bawa usul untuk menyatakan pendirian kita berhubung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Kalaupun kita tak boleh buat apa, tunjukkan pendirian lah. 10 minit seorang kanak-kanak dibunuh dan sekarang dah lebih 8,000 orang dan kita tengok sendiri bangunan hancur, tiba-tiba kita diam cuma dengan satu suara ya. Tebrau kata menyokong Israel. Itu sebab saya kata kita semua rasa terkilan dengan apa yang berlaku. Saya akan berusul nama saya disebut. Terima kasih. Shut up lah. 36.6 jangkaan jahat. Satu, bila Yang Berhormat Arau guna perkataan syarab. Itu bukan satu perkataan yang parliamentarian. Beliau adalah seorang ahli parlimen yang senior, kan? Janganlah guna perkataan tu. Yang kedua, dia kata saya sokong Israel. Itu satu fitnah. Saya harap Yang Berhormat Arau boleh tarik balik pendirian tu. Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau. Ada apa bukti untuk membuktikan bahawa Tebrau sokong Israel? Ya, dia sepatutnya dia tarik balik di luar sana sebab dia telah diviralkan menyokong Israel. Patut dia tarik lah. Tarik kat luar sana bukan tarik dalam Dewan.
Saya kalau dia kata kalau dia tak betul, tak apa, bagus, alhamdulillah. Bukan kita nak lawan menuduh. Saya bukan perangai macam you all, tuduh orang tak berhenti. Saya perangai saya ialah kalau betul dia tak cakap, okey, alhamdulillah. Tapi kerajaan sendiri kena keluarkan pendirian. Menteri Pendidikan, Menteri Jabatan Perdana Menteri keluarkan pendirian bahawa kita menentang perbuatan terkutuk Israel. Kamu nak tengok anak-anak dibunuh 1 minit, 10 minit satu orang, biar. One Speaker, kalau Ini tengok tak kena saya dekat punya anak-anak kalau tengok Malaysia. saya Ini punya orang social luar. media Facebook, Jadi keluarkan saya pendirian. solidariti dengan Palestin. Okey, kalau saya dia tanya ada- soalan juga bila kepada Nanti Menteri terberau, KDN. dengar sini. Bila saya kata boleh tak kita longgarkan syarat untuk perhimpunan aman agar lebih banyak perhimpunan solidariti boleh dilakukan tanpa notis 5 hari. Saya tanya dalam Dewan ada rekod. Ya Muhammad, Speaker, kalau dia dah kata tak betul, dia buat penapian di luar. Sebab di dalam parlimen ni, kami ni ahli parlimen terasa. Sebab apa? Saya tak ada benda nak buat di luar sebab ini bukan benda dia pun. menyokong Israel, kami terasa sebab parlimen sendiri tak buat pendirian. Yang Muhammad Speaker yang hebat ni pun akan terasa tak ada pendirian. Menteri-menteri duduk diam, tak buat pendirian. Yang Berhormat Arau. Pendirian di luar tak cukup. Yang Terima Berhormat kasih. Arau. Tak mau bergaduh. Sebab ini kita nak bagi tahu kita simpati dengan Palestin dan kita menentang perbuatan terkutuk Cukuplah, Israel. Arau. Saya tidak bergaduh. Kalau bukan, tarik balik kat luar. Terima kasih. Yang Berhormat Arau yang sebut yang fitnah Yang Berhormat terberau dalam Dewan. Jadi perlu tarik balik di dalam Dewan. Sekarang ni dia kalau dia tak mengaku kata dia menyokong Israel, saya tarik balik. Tapi bagi tahu sendiri. Kata dia tak menyokong Israel. Saya memang tak mengaku pun. Tak mengaku, okey, tak ada masalah apa. Jadi tarik baliklah. Jadi Arau Tapi tarik sekarang di balik. viral di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Ada tak viral saya sokong solidariti dengan Palestin? Yang Berhormat Arau tanya saya dalam Dewan ni, adakah saya sokong? Saya kata tidak. Apa lagi Arau nak? Arau tarik balik sajalah Arau. Dia kalau dia mengaku dia tak kata dia menyokong Israel. Tapi sekarang saya dengan dia, bukan dengan orang lain. Okey, bukan Arau. dengan Choki Road. Saya dengan Arau saja. Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Yang Berhormat Arau, tarik balik fitnah itu. Pendang. Pendang tak ada kena-mengena. Tolong duduk. Tolong duduk. Ahli-ahli yang berhormat, kalau tak dapat duduk, saya akan silakan keluar dari Dewan. Yes, you can say anything, but please sit down. Yang Berhormat Arau, sila tarik balik dan kita teruskan Dewan. Ingat senior boleh cakap. Itu tak betul tu Pendang. Ini perangai ahli parlimen PAS ke? Yang berhormat, Buat perduduhan saja. Cukuplah. Yang berhormat, kalau dia tidak kata dia menyokong Israel dan dia mengaku, saya tarik balik lah apa Ya. bising sangat. Yang orang lain menyebut pasal apa? Macam Jadi Choki Arau Road. tarik balik saja, jangan cakap banyak Nak lagi. tunjuk garang, saya tunjuk garang lah. Telangan pisang lah. Telangan pisang lah, saya tunjuk garang sangat. Dia tarik balik. Saya kata, sebab ni viral dia kata. Cukuplah, cukup. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR31/2023 Rau Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rau undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Timbalan Speaker, adakah Arau sudah tarik balik? Timbalan Arau kata Speaker, dia sudah tarik saya balik. nak cakap isu lain bukan. Adakah Arau sudah tarik balik? Kalau dia tarik balik, dia perlu minta maaf. Mana boleh sebarangan suka hati tuduh terbau macam tu. Terberau tak pernah kata begitu, dia bangkit dalam Dewan. Terberau tak pernah kata... Arau sudah tarik balik. Muhammad,
Benda ni viral. Tarik balik dan Tak perlu jelas lagi. Saya sudah kata tarik balik. Arau sudah tarik balik kah? Ni Yang Berhormat, kalau dia tak kata. tarik balik dan minta maaf. Tak payah cakap banyak lagi. Sebab viral di luar. Ni orang lain menyebut pasal apa? Menyebut pasal apa? Kebrau tak pernah sebut apa. Yang lain sila duduk Arau. Cakap betul-betul. Tarik balik sahaja Arau. Saya dah tarik 10 kali ya. Ya, sudah tarik Saya balik. kata kalau dia tak kata, saya tarik balik. Okey? Okey. 10 kali. Dia Cukup. Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai giliran Kementerian Pendidikan Tinggi seperti yang tertera di nombor 7 dalam susunan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan belanjawan 2024 peringkat dasar yang telah diedarkan, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 31 Oktober 2023. Betul, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Saya minta Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab. Masa 30 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan belanjawan 2024 pada peringkat dasar mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 tahun 2023, iaitu Yang Berhormat Damansara, Subang, Ledang, Seri Aman, Parit, Labuan, Jelutong, Puncak Borneo, Hulu Selangor, Kubang Krian, Lubuk Antu, Jerantut, Rasah, Hulu Terengganu, Batu, Batang Lupa, Kuala Kerau, Maran, Kuala Krai, Jelun, Tegara, Seputih, Kota Baru, Gopeng, Kepong, Jelebu, Bukit Bendera, Batang Sandong, Sungai Buloh, Raup, Balik Pulau, Mersing, Terbrau, Temeloh, Tampin, Kelang, Masjid Tanah, Bukit Bintang, Jempol, Serian, Gerik, Bangi, Kuala Pilah dan Bentong. Sebagai menteri yang pertama menggulung daripada Jabatan Perdana Menteri, saya mohon untuk menjawab isu-isu di bawah tanggungjawab bahagian hal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Bantuan Guaman, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Jabatan Insolvensi Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, SUAKAM, dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Dan saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi seperti berikut, iaitu Parlimen Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Wilayah Persekutuan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Malaysia NFCC dan Petronas. Tuan Yang di-Pertua, semasa perbahasan belanjawan 2024, kebanyakan ahli-ahli yang berhormat telah membangkitkan pelbagai persoalan isu dasar yang menyentuh usaha reformasi perundangan secara khusus, walaupun ianya secara langsung tidak berkaitan dengan belanjawan 2024 secara spesifik. Sememangnya undang-undang yang kukuh dalam semua aspek merupakan asas kejayaan bagi sebuah negara. Oleh itu, suka saya menegaskan di sini bahawa Kerajaan Perpaduan kekal komited dalam matlamat untuk mereformasikan perundangan dengan mengambil kira pelbagai cabaran termasuk dari segi kewangan, kepakaran, tempoh masa dan struktur perundangan dengan mengambil kira kedudukan Selima Orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain yang ada seluruhnya. Sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan dalam ucapan belanjawan 2024, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited untuk mendukung usaha Badan Kehakiman supaya akses kepada keadilan dengan izin access to justice sentiasa bersedia kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dalam hal ini, bagi memudahkan rakyat jelata untuk memperolehi perkhidmatan mahkamah, inisiatif mahkamah bergerak bagi kes-kes sivil juga akan diperluaskan. Sesungguhnya akses kepada keadilan adalah usaha yang paling penting bagi mencapai pertubuhan inclusiveness dengan izin maupun matlamat pembangunan mampan SDG.
Peruntukan sebanyak 38 juta ringgit Malaysia disediakan bagi memperkasa dan meningkatkan produktiviti institusi kehakiman negara, termasuklah untuk membaik pulih prasarana mahkamah dan menaik taraf kemudahan ICT mahkamah yang usang dan rosak di seluruh negara. Peranan Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia juga akan diperkasa dalam melatih hakim-hakim mahkamah secara lebih terancang dan berkesan dengan implikasi kewangan sebanyak 20 juta. Bagi terus mengorak langkah ke hadapan dalam pelaksanaan reformasi perundangan, Kerajaan Perpaduan memperuntukkan 18 juta ringgit Malaysia. Pertama, melaksanakan Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemajaraan Sepanjang Hayat 2023 untuk memberikan nafas kehidupan kedua bagi banduan melalui pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory selaras dengan konsep keadilan restoratif dan izin restoratif justice. Kedua, pelaksanaan kajian empirikal pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara bagi mengenal pasti langkah terbaik ke arah reformasi institusi yang lebih tepat dan progresif. Dan ketiga, pengaturan langkah jitu untuk mempertahankan kedaulatan tanah air daripada tuntutan suluh. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi dalam hal ini dan akan terus mengatur langkah terbaik untuk melindungi dan memelihara kedaulatan Malaysia. Kerajaan juga komited dalam menangi isu pengubalan wang haram dan pembiayaan keganasan. Selaras dengan itu, semakan perundangan Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Pemegang Amanah diperbadankan 1952 akan dilaksanakan dengan kadar yang segera. Selanjutnya, kerajaan juga turut cakna mengenai penipuan cyber yang kian kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Kini hanya terdapat satu Mahkamah Session iaitu Mahkamah Cyber untuk mengendalikan prosiding berkenaan jenayah cyber bagi memastikan mangsa jenayah cyber memperolehi keadilan dalam tempoh masa yang munasabah. Kerajaan Perpaduan akan memperluaskan Mahkamah Cyber di seluruh Malaysia secara berfasah. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua, saya telah mengumpulkan semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada